terdapat 4 tombol, iaitu tombol ayat tunggal, tombol ayat majmuk, tombol cerita dan tombol permainan. Jadi kita beralih kepada tombol ayat tunggal. Pada slide ini, murid-murid boleh menekan simbol pembesar suara untuk mengeluarkan suara bacaan pada slide. Apa itu ayat tunggal? Ayat tunggal terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Ayat ini juga dikenali sebagai ayat mudah. Contohnya, Sabrina sedang membaca buku cerita. Subjek ialah Sabrina, predikat ialah sedang membaca buku cerita. Seterusnya, Saya lapar. Rumah Ashraf sangat cantik. Laila tidak hadir ke sekolah hari ini. Ibu sedang menyapu sampah. pada slide ini, murid-murid akan mendengar dan membaca ayat tersebut. Seterusnya, Kucing itu sedang makan. Ayah berada di rumah sakit. Rania suka makan rambutan. baiklah pada slide ini, murid-murid akan mendengar dan mengikut semula bacaan ayat-ayat tunggal tersebut. Seterusnya kita menekan butang kembali. Kita beralih pula kepada tombol ayat majmuk. Apa itu ayat majmuk? Ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu subjek atau predikat yang digabungkan dengan kata hubung. Kata hubung ialah digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata atau ayat dengan ayat. Contoh kata hubung adalah seperti dan, atau, tetapi, lalu, sambil, kerana. Seterusnya, Contoh-contoh ayat majmuk. Yang pertama, Aila kurus dan Aila tinggi. Bila digabungkan, ia menjadi ayat majmuk iaitu Aila kurus dan tinggi. Yang kedua, Cheongsam cantik. Baju kurung cantik. Bila digabungkan dengan kata hubung atau, ia menjadi Cheongsam atau baju kurung cantik. Yang ketiga, baju itu cantik. Baju itu mahal. Bila digabungkan dengan kata hubung tetapi, ayat majmuknya ialah baju itu cantik tetapi mahal. Yang keempat, Farah membeli tiket. Farah masuk ke dalam zoo. Apabila digabungkan dengan kata hubung lalu, ia menjadi ayat majmuk Farah membeli tiket lalu masuk ke dalam zoo. seterusnya, Kumar dan Firdaus bermain bola. Adik suka makan makanan ringan tetapi tidak suka makan sayur. Ayah membaca surat khabar sambil minum kopi. pada slide ini,
Murid-murid digalakkan untuk mendengar dan mengikut semula bacaan ayat majmuk. Kemudian kita menekan tombol kembali. Kita beralih kepada cerita. Jadi, saya akan memilih tajuk cerita Bangau Menipu Ikan. Seterusnya, Di tepi hutan terdapat sebuah kolam. Airnya sudah hampir kering. Semua ikan berasa susah hati. Pada suatu hari, datang seekor bangau. Bangau berpura-pura mahu menolong ikan. seterusnya, Kamu semua boleh berpindah ke kolam lain kerana kolam itu tidak kering, kata bangau. Semua ikan pun bersetuju dan mereka sangat gembira. seterusnya, Bangau menolong ikan berpindah dari situ. Seekor demi seekor ikan itu dibawanya pergi, tetapi semua ikan itu dimakannya. Kemudian tibalah giliran ketam untuk berpindah. Lalu ketam itu dibawa pergi oleh bangau. seterusnya, Terkejutlah ketam apabila melihat tulang ikan. Kini ketam tahu bahawa bangau itu sang penipu. Bangau mahu makan ketam pula, tetapi ketam itu segera menyepit leher bangau. Lalu matilah bangau itu kerana disepit dengan kuat oleh ketam. seterusnya. Murid-murid akan ditunjukkan dengan pengajaran cerita, iaitu jangan sekali-kali berbuat jahat. Setiap perbuatan jahat pasti akan menerima balasan buruk daripada Tuhan. Jadi kita menekan tombol kembali. Kita akan beralih kepada cerita kedua yang bertajuk Belalang dengan Semut. Belalang berkawan baik dengan semut. Mereka bermain dan makan pun bersama-sama. Pada suatu hari, semut mengajak belalang mencari biji kacang. Belalang tidak mahu pergi kerana dia mahu tidur. Seterusnya, Musim tengkujuh akan tiba. Kita mesti menyimpan banyak bekalan, kata semut. Tetapi belalang tidak mempedulikan kata-kata semut. seterusnya, Setiap hari, semut keluar mencari bekalan. Semut menyimpan makanan itu. Semut menyimpannya di dalam lubang kayu. Akhirnya, musim tengkujuh pun tiba. seterusnya, Hujan turun dengan lebat dan tidak berhenti-henti. Sudah 3 hari, hujan pun masih tidak berhenti. Paras air sungai makin naik. Akhirnya, berlaku banjir. seterusnya, Belalang berasa lapar, tetapi belalang tidak mempunyai bekalan makanan. Belalang mahu pergi ke rumah semut. Belalang meminta makanan daripada semut. Namun, semut tidak mahu memberikan makanan kepada belalang. seterusnya,
Belalang merayu kepada semut, tetapi semut marah kepada belalang. Semut menyuruh belalang pulang dan tidur. Belalang berasa malu dan sangat menyesal. Semenjak hari itu, belalang tidak mahu menjadi pemalas lagi. Seterusnya, murid dilihatkan mengenai pengajaran cerita tadi, iaitu orang yang rajin berusaha tentulah akan hidup bahagia. Manakala orang yang malas berusaha pula tidak akan dapat menikmati kesenangan dalam hidup. Seterusnya kita menekan butang kembali. Kita beralih kepada tombol terakhir, iaitu tombol permainan. Seperti yang kita dapat lihat, terdapat 3 permainan. Kita akan menekan tombol permainan pertama dahulu. Kita akan menekan mana-mana tombol. Baiklah, soalan bagi kuis tersebut ialah Aina merupakan setiausaha Persatuan Bahasa Melayu. Jadi saya akan menekan tombol ayat tunggal. Jadi kita tekan lagi mana-mana tombol. Jadi saya akan menekan tombol yang salah. Okey, kita tekan butang keluar. Beralih kepada permainan yang kedua. Jadi berdasarkan ayat yang telah diberikan, kita harus menekan jawapan yang betul bagi melengkapkan ayat yang di atas. Baiklah, saya akan memilih jawapan yang betul dahulu. Baiklah, kita menekan butang kembali. Bagi permainan yang ketiga, terdapat link di bawah untuk mengikuti permainan. Jadi kita tekan link tersebut. Okey. Kita akan menulis nama dan tekan start. Jadi pada bahagian ini kita akan mengelaskan ayat-ayat berikut kepada kumpulan ayat majmuk atau kumpulan ayat tunggal. Baiklah, itu sahaja kuis kita.